sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat, membawa konotasi peri pentingnya kita mendukung 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan sebagai asas perpaduan dan kesejahteraan bersama. Pengisiannya akan sama-sama kita teliti dalam 4 fasa penceritaan. Sidang Dewan yang budiman. Pertama, prinsip kepercayaan kepada Tuhan membina keharmonian bangsa, wadah kemakmuran negara. Kita tinggalkan peristiwa berdarah 13 Mei 1969 sebagai sejarah hitam negara. Kerana amarah dan kebencian, tembok perpaduan kita robohkan. Kerana amarah dan kebencian, kita hilang kewarasan dan pedoman hingga 166 nyawa terkorban. Lantas, Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada 29 Januari 1970 atas dasar muafakatan pemimpin tempatan, iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Mendiang Tun Tan Siew Sin dan Mendiang Tun Viti Sambantan. Maka terbentuklah rukun negara sebagai azimat paling berharga dan mereka mengangkat prinsip kepercayaan kepada Tuhan sebagai tonggak utama, kerana prinsip inilah menjadi asas perpaduan kaum dan agama, menjana kestabilan rakyat, membina kemakmuran negara. Warga Dewan yang berwibawa. Kedua, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, tonggak perpaduan tunjang kesejahteraan bangsa. Hari ini genap 65 tahun kita menyambut kemerdekaan. Bermula dengan yang di-Pertuan Agong pertama, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tunku Muhammad. Hingga kini yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita menumpahkan kesetiaan tidak berbelah bagi kepada raja dan pembesar negeri. Perkara 38 perlembagaan kita hormati. Hasilnya, kerana kesetiaan kepada raja dan negara diterajui kepimpinan Perdana Menteri berwibawa, maka lahirlah Dasar Ekonomi Baru 1970, 1990, Dasar Pembangunan Nasional 1991, 2000, Wawasan 2020 dan Gagasan 1 Malaysia yang memacu kegemilangan ekonomi negara di pelantara Asia dan dunia. Kekayaan dan ekonomi negara dikongsi sama rata. Perpaduan dan kestabilan terus kekal terpelihara. Warga Dewan yang berwibawa. Ketiga, prinsip kedaulatan undang-undang dipelihara, negara aman, rakyat sejahtera. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero menegaskan, kebahagiaan sesebuah masyarakat bergantung kepada kepatuhan warganya terhadap undang-undang. Persoalannya, kita yakin, kita percaya kepada kedaulatan undang-undang. Tetapi mengapa Korporal Muhammad Adib menjadi mangsa keadaan dalam isu pemindahan tapak Kuil Sri Mariaman 27 November 2018? 18 buah kenderaan dibakar tanpa penghakiman. Kebencian mula menjadi tsunami yang membadai. Hingga prinsip kesopanan dan kesusilaan dipijak dan dilupakan. Kedaulatan undang-undang adalah perisai yang memisahkan perpecahan, dinding yang membentengi kedaulatan negara. Kerana undang-undang dan demi mempertahankan negara, tragedi Keroh Betong Hulu Perak 17 Jun 1968 harus kita jadikan teladan dan rujukan. Pada sejarah yang mudah kita lupakan, 16 anggota pasukan polis hutan berbilang bangsa berkorban nyawa menentang penganas komunis Durjana. Akhirnya mereka tewas bermaruah biarpun jasad bermandi darah. Walaupun berbeza agama, bangsa dan kepercayaan, namun kedaulatan undang-undang harus dipertahankan meskipun nyawa menjadi taruhan. Keempat, prinsip keluhuran perlembagaan dihormati, masyarakat harmoni, perpaduan terjamin. Tragedi pelbantaian kemanusiaan di Kemboja 1979 yang meragut 2,5 juta nyawa. Peristiwa genosida Srebrenica 1965 yang membunuh 8,000 Muslim Bosnia kerana konflik agama dan etnik. Mengajak kita untuk berfikir sejenak.
manusia tanpa rukun dan undang-undang umpama serigala kelaparan. Dari sekecil-kecil isu tanglung di sekolah, isu durian musangking di Rok Pahang, peristiwa Taman Medan dan Kampung Baru, isu bahasa dan tulisan Jawi, gendang kebencian terus dipalu kencang, kedaulatan undang-undang diterajang. Mari kita kembali menghayati mana asal rukun ketiga rukun negara yang terkandung 183 perkara. Keluhuran perlembagaan adalah janji yang terpatri atas kontrak sosial yang dipersetujui 1949. Keluhuran perlembagaan harus dihormati tanpa hasad dengki demi membina perpaduan sejati, kehidupan sejahtera, masyarakat harmoni. Warga Dewan yang berwibawa, konklusinya sudah terang lagi bersuluh. Penghayatan rukun negara adalah signifikan bagi membentuk perpaduan, kestabilan rakyat dan kerajaan berdaulat. Kerana tanpa amalan dan penghayatan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak bermakna. Sekian, terima kasih.